وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Laqit ibn Sabirah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu'. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أو كما قال. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi daripada Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu. Kata dia, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku tentang kesempurnaan wudu. Satu sahabat Nabi nama dia Laqit. Dia tanya Nabi SAW. Dia tanya Nabi tentang macam mana yang kata ambil ayat semayang itu sempurna. Wudu yang sempurna itu macam mana? Qala Nabi SAW. Nabi kata asbighil wudu' wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Nabi kata wudu itu ialah ambil elok-elok. Nabi kata kalau nak tahu tentang kesempurnaan wudu ialah ambil elok-elok. Yang kata ambil elok-elok itu ialah wakhallil bainal asabi'. Nabi kata celah-celah jari itu banyak. Kita selalu benda kita buat hari-hari ini kita take for granted. Kita buat mudah. Ini ayat semayang ni daripada berapa tahun dulu, berapa puluh tahun dulu kita dah ambil ayat semayang. Kita ambil cincai. Kita duduk di tepi kolam, tengok orang ambil ayat semayang, 1000 orang, 1000 macam. Yang kesimpulannya kira buat mudah. Daripada basuh muka, tak ambil perhati anggota wudu. Yang kata muka tu daripada tempat yang biasa tumbuh rambut. Kalau dia botak sekalipun, tempat biasa tumbuh rambut tak mana, maka itu sempadan dia. Sampai di tepi anak telinga kecil ini, sampai bawah dagu. Itu sempadan wudu bagi muka. Demikian halnya dengan jari tangan, jari kaki. Dia bukan boleh sekadar cedok cerok. Cedok cerok bukan setakat tu aja. Dia kena gonyok bainal asabi'. Nabi kata kalau kamu nak tahu yang kata wudu yang sempurna itu macam mana, dia antara ciri-ciri wudu sempurna itu ialah Nabi kata wa khallil bainal asabi'. Celah-celah jari itu gonyok. Tidak cukup dengan itu, Nabi SAW kata wa baligh fil istinshaq. Ketika masuk air dalam hidung, masuk air dalam hidung itu dipanggil al-istinshaq. Ketika al-istinshaq, ketika masuk air dalam hidung tu, dia kata wa baligh, bagi masuk betul-betul. Nabi kata
Siapa buat begitu? Maka apabila sahabat yang bernama Laqid bin Sabirah, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, yang kata wuduk itu macam mana? Nabi kata wuduk itu ialah kamu sempurnakan dia. Apa dia? Yang kata berwuduk dengan sempurna ni apa dia? Yang pertama, wa khallil bainal asabi', celah-celah jari tungganya. Wa baligh fil istinsyaq, dan juga ketika sedut air dalam hidung itu bagi masuk betul-betul. Nabi kata illa an takuna sha'iman, kecuali ketika kamu puasa, maka masuk air ke dalam hidung itu tidak disungguh-sungguhkan. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebuah hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfud wa la yaskhab, fa inna sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im." Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Ini hadis yang diulang-ulang tiap-tiap tahun menjelang bulan puasa. Kita biasa dengar, bukan sekali, dah berpuluh kali, dah beratus kali kita dengar. Tapi tiap-tiap kali main bulan puasa, kita gagal menunaikan kehendak hadis ini. Yang ini dua benda yang berbeza. Satu, biasa dengar, itu satu bab. Mengamalkan hadis itu satu bab. Maka dengan kerana itu, baik ayat Quran, baik hadis Nabi, dia kena ulang baca dan ulang ambil faham, supaya kita beringat, supaya kita tak jadi lalai, supaya kita tak selalu terlepas benda ni dan kemudiannya menyesal. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Idza kana yawmu shawmi ahadikum," apabila kamu puasa, Nabi kata, "fala yarfud," jangan cakap kotor. Tahu dah, tapi tak boleh kontrol. Wala yaskhar, Nabi kata elak daripada bertengkar. Dan bulan puasa jangan bertengkar. Nabi kata nampak macam nak jadi hal bagi fikir lain. Jangan bertengkar atas apa tajuk sekalipun, dengan siapa sekalipun. Jangan bertengkar. Pasal apa? Bertengkar ni marah. Bila marah kita tak boleh kontrol. Nabi kata, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqum inni sha'im. Nabi kata, kalau mai satu orang depan kita, dia maki kita, ataupun mai satu orang depan kita, qatalahu, dia nak bermusuh dengan kita, falyaqul inni sha'im. Nabi kata, cakap kat dia satu aja, aku puasa. Habis. Dia nak ajak kita bertengkar ke, dia nak ajak kita bergaduh ke, dia nak ajak kita berbahas ke, dia nak ajak kita apa pun, inni sha'im, aku puasa. Aku lebih sayang puasa aku daripada nak pergi ikut kehendak nak merosakkan ibadah aku. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, siapa yang tidak boleh tinggal bercakap bohong ataupun beramal dengan amalan bohong, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Nabi kata, maka tidak ada sebab untuk Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nak bagi pahala kepada dia. Satu orang puasa tapi duk cakap bohong situlah. Satu orang puasa tapi duk buat satu benda yang bohong, macam tu lah. Nabi kata tak ada satu sebab untuk Tuhan nak bagi pahala kepada dia. Tak ada sebab Tuhan nak bagi pahala ke dia. Pasal apa? Pasal dia satu orang yang puasa tetapi mulut cakap bohong. Dia satu orang yang puasa tetapi amal perbuatan dia bohong. Nabi kata orang yang macam ni tak ada punca, tak ada sebab Tuhan nak bagi pahala ke dia.
Maknanya dia puasa boleh lapar, boleh dahaga, boleh penat sahaja, tidak boleh pahala, tidak boleh ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufṭiru qabla an yusalli ala rutabat, fa in lam takun rutabat fatumayrat, fa in lam takun tumayrat hasawatin min ma', atau kama qala. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nabi SAW, kata Anas bin Malik, akan buka puasa sebelum sembahyang maghrib. Ini sunnah. Jadi walaupun kita ni jadi bilal masjid, ambil kurma, bismillah, doa buka puasa, makan dulu, pergi bangun. Ada orang salah faham. Ada kata bang dulu, tak apa, aku tak ada masalah, aku tak lagi buat puasa, tak apa. Bukan masalah, ada masalah, tak ada masalah. Masalahnya ialah ikut sunnah ke tak. Sunnah Nabi SAW, Nabi kata apa? Apapun Nabi SAW sendiri, dia yuftir, dia buka puasa dulu. Qabla an yusalli, sebelum Nabi sembahyang. Kok mana pun Nabi akan buka puasa dulu sebelum Nabi semayang. Dan buka puasa Nabi ialah dengan buka puasa yang ringan. Nabi menyenaraikan kebiasaan Nabi ketika buka puasa. Yang pertama, pilihan Nabi yang pertama ialah rutabat. Rutah, kurma basah. Kurma ambil daripada tangkai tu, kurma ambil daripada buah tu, basah-basah tu. Itu keutamaan Nabi suka, itu nombor satu. Kalau tidak ada yang tu, fatumayrat, tamar, ataupun disebut tamarat, tamar, kurma kering, tak biasa kita duk guna. Ataupun kalau tidak ada rutab, tidak ada tamar, hasawat, ayat biasa aja. Nabi buka puasa. Lepas Nabi pergi sembahyang maghrib. Lepas maghrib tak lagi, kalau nak makan beras sikit tak lagi. Maka itu sunnah Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini tak ada apa, yang ni just kita go through balik. Pasal apa? Puasa 2 minggu lebih lagi. Sedap tak sedap? Hari ni sudah berapa Sya'ban? 12. 2 minggu lagi dah nak mai pula Ramadan Al-Mubarak. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, faja'a bi khubzin wa zayt, فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. Atau kama qala, hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW satu hari pergi ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Satu hari Nabi pergi rumah Sa'ad bin Ubadah. Pasal apa? Pasal Sa'ad dia jemput Nabi untuk buka puasa rumah dia. Zaman Nabi macam tu, orang ni buat buka puasa, jemput Nabi. Nabi tak boleh jemput sahabat yang lain. Mereka sama mereka, dia meriah dengan amalan yang seperti itu. Maka pada satu hari Sa'ad bin Ubadah dia jemput Nabi SAW untuk buka puasa di rumah dia. Bila Nabi SAW sampai, faja'a bi khubzin wa zait, dia jamu Nabi dengan khubz, roti dengan zait, dengan minyak zaitun. Orang Arab dia makan roti tidak minyak zaitun. Alhamdulillah, Arab ni yang dekat Arab. Kita Raja Arab lagi, Raja Saudi Al-Malik Abdullah mana-mana ni. Sampai hari ni mereka culture mereka tak tinggal. Sampai hari ni Raja Saudi lama-lama sekali, sebab dia ambil 2 kali ke apa-apa, dia pergi duduk tengah padang pasir.
dipasang satu kemah, duduk di tengah padang pasir, dia ambil balik kebiasaan orang hidup di tengah padang pasir. Mereka macam tu. Hari ini walaupun dia dah jadi Raja Saudi dan sebagainya, setahun dia ambil lah. Tak ada sekali, biasanya 2 kali. Di satu rehlah, buat satu kemah apa semua, duduk tengah padang pasir 2-3 hari, 2-3 malam, duduk di situ saja. Duduk tengah padang pasir, ambil udara padang pasir, ambil view pemandangan padang pasir, hidup, masak, makan, cara-cara duduk padang pasir saja. Pasal apa? Supaya tidak lupa pada asal kita siapa. Jadi kita ni hari ni ada yang dah jadi orang berjaya, dah jadi orang kaya, dah jadi orang terkenal, dah jadi orang macam-macam. Jangan lupa, kita asal bukan kaya pun, kita asal siapa pun tak kenal kita asal tak ada apa pun. Apa ada salahnya sekali-sekala kita ingat asal kita. Bila kita ingat asal kita tak jadi orang putih tadi. Maka menjadi kebiasaan, walaupun di kalangan raja-raja Arab ni, mereka akan ambil satu cuti, satu break untuk pergi di padang pasir dulu, untuk mengingatkan balik asal mereka, ataupun setidak-tidaknya asal keturunan mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila Sa'ad bin Ubadah jemput Nabi di buka puasa rumah dia, bila Nabi mai, faja'a bi khubzin wa zaid, maka dijamu, dihidang kepada Nabi roti dengan minyak zaitun, hidang kepada Nabi. Fa'akala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi makan. Nabi dia satu manusia yang tidak pernah mencerca, tidak pernah menghina, tidak pernah pelekeh makanan yang orang hidang ke dia. Bahkan Nabi marah sangat kalau ada sahabat cakap elok di depan makanan. Nabi marah. Nabi sendiri dia tidak pernah orang yang setuju, alhamdulillah. Dan Nabi marah kalau sekiranya ada sahabat yang kata apa-apa terhadap makanan, kerana benda ni resti. Bila Sa'ad bin Ubadah jamu Nabi makan khubz, makan roti dengan minyak zaitun, fa'akalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi makan. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afqara indakumus sa'imun. Habis makan, Nabi doa kepada Sa'ad bin Ubadah yang jamu makannya. Nabi kata dekat dia, afqara indakumus sa'imun. Dia kata Sa'ad, dia kata hari ini telah buka puasa di rumah kamu orang-orang yang berpuasa. Nabi kata, wa akala ta'amakumul abrar. Nabi kata hari ini orang abrar, orang yang baik-baik makan makanan kamu. Wa sallat alaikumul malaika. Nabi kata, dan pada hari ini, hari kamu jamu orang puasa buka puasa ni, pada hari ini telah mohon rahmat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Jadi kita dalam bulan puasa ni kalau boleh, kalau tak boleh tak apa. Kalau boleh, ajaklah ambil 1 hari 2 hari, ajak kawan-kawan, adik-beradik, mak ayah kita kalau ada lagi, kau abang kita kalau ada lagi, saja main di rumah 1 hari dalam sebulan, 2 hari dalam sebulan, jamu dia buka puasa. Menjamu orang puasa buka puasa ni, Nabi SAW kata apa? Yang pertama, hang bagi buka puasa kepada orang yang puasa, pahala besar. Yang kedua, hang jamu orang abrar, orang baik-baik untuk makan makanan hang, pahala besar. Dan yang ketiga, malaikat mohon rahmat kepada Allah untuk hang. Nabi kata kepada Sa'ad bin Ubadah, apabila Sa'ad bin Ubadah jemput Nabi pergi makan di rumah dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, satu lagi yang jangan kita lupa apa dia, di antara amalan Nabi dalam hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. ثم اعتكف أزواجه بعده أو كما قال hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata Nabi SAW seumur hidup dia i'tikaf 10 yang akhir daripada Ramadan. Aisyah kata Nabi ni seingat aku, Nabi SAW tiap-tiap mai bulan Ramadan 10 pengambil Nabi i'tikaf di masjid. Sampai bila? Hatta tawaffahu Allah Ta'ala, sehingga Allah mewafatkan Nabi. Amalan tu Nabi tak tinggal. 10 akhir Nabi banyak di masjid.
Sampai bila? Sampailah tawaffahullah, Allah mewafatkan Nabi. Nabi buat benda tu. Selepas wafat Nabi, Aisyah kata summa atakafa azwajuhu ba'da. Kami isteri-isteri dia selepas daripada wafat Nabi SAW, kami i'tikaf di masjid. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih. Dan mai pula satu lagi hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap timanya Ramadan, Nabi i'tikaf 10 hari yang akhir Ramadan di masjid. Abu Hurairah kata tiap-tiap timanya Ramadan 10 hari yang penghabis, Nabi di masjid, Nabi i'tikaf di masjid. Cuma satu, dia kata falamma kana al-'am alladhi qubida fihi, pada tahun Allah Subhanahu wa taala nak mewafatkan Nabi, tahun yang penabih tu, i'takafa 20 yawman, Nabi i'tikaf 20 hari yang akhir. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia kita ni umur makin tua, eloklah makin banyak ibadat kita dengan Allah. Itu maksud dia. Maksud dia kita ni umur bukan makin muda, makin tua. Maksud dia kita ni makin dekat dengan ajal. Sesuai dengan kita ni mendekati ajal kita, ada baiknya ibadat itu dilipat gandakan. Ada baiknya kalau i'tikaf 10 hari tambah jadi 20 hari. Pasal apa? Pasal kita mendekati ajal. Tak tahu tuan-tuan nak mati bila. Ni Yasmin Ahmad pun tak tahu. Dia tengah present pekan jatuh. Meninggal. Tak tahu. Orang nak kata apa pun kat dia. Ramai orang kata dia bagus. Manusia tuan-tuan. Nama kata manusia, kita tak elok semua. Dan kita pun tak nak teruk semua. Ada baik, ada buruk. Ada sudut tak elok pada diri kita, orang kata kita. Tapi ada sudut baik pada diri kita, ada orang kata diri kita. Manusia macam tu. Tabiat manusia macam tu. Bukan dia, bukan kita, siapa-siapa pun sama. Tidak semua elok pada diri kita ni. Ada benda tak elok. Ada orang lah nak highlight hak elok, ataupun nak highlight hak tak elok. Bila tengok dalam TV apa majalah 3 pada 3 hari lepas ni, kena cerita pasal dia ni. Allah yarham dia ni. Kena cerita pasal dia. Bukan sikit tentang orang yang kata dia bagus. Masing-masing pada sudut masing-masing menilai dia. Pada sudut masing-masing. Dalam satu diri manusia ni ada sudut baik, ada sudut tak baik. Cuma kita tak tahu kita ni banyak mana baik, banyak mana tak baik kita. Allah Subhanahu wa taala sahaja Tuhan yang menilai kita. Maka lipat gandalah kebaikan sebanyak yang boleh. Pasal apa? Pasal itu untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Mudah-mudahan Ramadan Amai ini menjadi bulan untuk kita memohon kepada Allah agar diampunkan dosa, dan menjadi bulan kepada kita untuk melipat gandakan ibadah untuk bekalan kita. Nah, kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, kita masih lagi dalam tafsir surah Yusuf. Tafsir surah Yusuf, muka surat 249. Muka surat 249. Dia kata kisah datang saudara Yusuf. Kita nak sambung malam ni cerita adik-beradik dia jumpa dia. Setelah kisah Nabi Yusuf ni, adik-beradik dia, abang-abang dia buat tahanan ke dia. Dia pakai lempak dia dalam telaga sampai orang jumpa, sampai dia kemudiannya dijual di market. Yang kemudiannya Allah mengatakan takdir dia ni sampai akhirnya dia sampai ke istana. Dah sampai di istana, ingat nak bermula satu cerita elok. Rupa-rupanya di istana pula terpijak satu duri. Kena fitnah pula dia di istana, terhumbat dia ke penjara. Akhirnya takdir Allah mengatasi segala-gala. Yusuf keluar daripada penjara dan mendapat kedudukan tinggi dan mulia pada mata manusia, dan sememangnya dia tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita tengok kisah apa selepas dia duduk pada kedudukan tinggi sebagai wazir, sebagai Perdana Menteri Mesir.
abang-abang dia ni mai jumpa dia. Cuba kita baca ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Maksudnya, dan telah datang oleh sekalian saudara Yusuf yang 10 orang itu. Dia ada 12 beradik. Kita dah cerita itu, dia ada 12 beradik. Tolak dia tinggal 11. Tolak adik dia Bunyamin yang satu mak satu pak dengan dia tinggal 10. Okey, 10 ni mai jumpa Nabi Yusuf di Mesir. Hak tak mai Bunyamin, adik yang satu mak satu pak dengan Nabi Yusuf, kerana dia adalah menjadi pengganti Nabi Yusuf sebagai tempat ayah dia curah kasih sayang. Dia pada 12 beradik. Ayah dia Nabi Yaqub ni sayang Nabi Yusuf lebih pada hal lain. Abang-abang ni cukup jaki, iri hati pasal ayah sayang dekat Yusuf lebih. Maka akhirnya dia pergi buat kat dia macam tu. Bila pak dia dimaklumkan, apabila Nabi Yaqub dimaklumkan kata Yusuf ni mati kena terekam serigala, maka kasih pak dia ni pindah kepada Bunyamin, adik Nabi Yusuf, satu mak satu pak. Dia dengan Nabi Yusuf satu mak satu pak. Pak 10 lagi ni abang tiri satu pak, mak lain-lain. Baik, 10 orang ni mai jumpa Nabi Yusuf alaihi salam. Maka masuk mereka itu atas Nabi Yusuf kerana nak beli makanan. Ni kita dah beritahu, negeri kena kemarau panjang, makanan habis semua tak ada. Cuma Nabi Yusuf sahaja orang yang mempunyai segala-gala, stok makanan lah segala-gala terimpun dekat dia. Maka terpaksalah abang 10 orang ni dia menghadap dia dalam keadaan dia tak kenal, kata itulah adik daripada Yusuf yang dia lempak dalam telaga dulu ni. Maka mainlah 10 orang ni menghadap Nabi Yusuf kerana nak beli makanan. Kerana masyhur Yusuf ini wazir Mesir yang jual makanan dengan patut harga. Masa tu kalau ada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Al-Ihwal Pengguna, maka Nabi Yusuf sudah dapat kedai harga patut. Dia jual barang dengan harga yang reasonable, harga yang menasabah. Okey, maka masyhur seluruh negeri, seluruh dunia kalau nak makanan dengan harga yang menasabah, pergi dekat Mesir, Perdana Menteri dia sendiri boleh bagi makanan dengan harga patut. Begitu. Baik, maka kenal Yusuf akan mereka itu. Bila mereka ni main langkah masuk aja, Nabi Yusuf tengok dia kenal. Dia kenal dah ni 10 jahanam ni main. Inilah orang yang buat tahanan kat aku ni. Hari ni mereka main jumpa aku. Maka yakni ketika lihat sahaja Nabi Yusuf akan mereka ni, kenal Nabi Yusuf akan mereka ni. Dan mereka itu engkar baginya, yakni tiada kenal mereka akan Yusuf. Yang abang-abang ni tak kenal. Macam kita jadi cikgu sekolah. Kita masa jadi cikgu ni tua lah. Jadi tua ni muka kena ubah macam mana. 30 tahun, 40 tahun kemudian anak murid kita tengok kita kenal lagi. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, saya tak kenal saya lah. Mana lah nak kenal. Masa saya mengajak hang dulu, misal satu orang pun tak ada lagi. Ni hang main depan aku janggut macam Abdul Rahman Sudais. Mana lah aku nak kenal. Sendiri form macam tu. Nabi Yusuf ni adik, 10 orang ni abang. Jadi abang muka tak berubah macam mana, adik berubah. Bila mereka masuk dan jumpa Nabi Yusuf, mereka tak kenal. Kata Yusuf ni adik mereka. Apatah lagi hak mereka kenal Yusuf dulu adik mereka. Bukannya orang besar, tapi hak duduk depan mereka lah ni Perdana Menteri Mesir. Tak mungkin lah, tak mungkin adik mereka nak duduk bangku tu. Kalau dia berasa lagu nak kenal pun tak mungkin. Begitu ceritanya. Baik, kenapa tak kenal? Sebab satu, dia kata sebab lama. Dia itu 40 tahun daripada masa tahu di dalam juf dulu ni. Masa dah 40 tahun lah. Kisah mereka lempak Nabi Yusuf dalam juf, dalam telaga buruk ni 40 tahun dulu. Selepas 40 tahun tengok adik mereka pun tak perasan. Sampai lah ni dah 40 tahun. Dan lagi pada hari ini duduk Yusuf di atas kursi raja. Ni pula hari ini dia duduk kursi Perdana Menteri. Mana lah dia nak sangka kata adik mereka. Apatah lagi mahkota di atas kepalanya dengan pakaian raja-raja, iaitu sutera, dan pada lehernya ada tauk. Tauk tu bahasa Arab. Tauk maksud dia kalung. Kalung yang diperbuat daripada emas, dia kata.
Dan lagi satu, manalah nak sangka itu Yusuf, kerana disangka mereka Yusuf sudah mati. Jadi bagi mereka tak mungkinlah ni adik mereka. Tapi adik kenallah orang yang buat jahat ke dia. Macam kita lah, orang pernah buat jahat kita, boleh kita lupa. Sampai mati tak lupa. Nak buat kat dulu kan? Sampai mati tak lupa kan? Begitu. Baik. Maka bercakap mereka itu dengan lughah Ibrani, bercakap pula bahasa Ibrani, bahasa kampung dia. Arab ni pun dia ada pelek dia. Arab Mesir dengan Arab di Saudi cakap Arab, pelek tak sama. Macamlah kita di Pulau Pinang dengan orang Melayu Kelantan, cakap Melayu tapi tak sama. Oh, dia kata mana bau busuk ni apa? Bau apa? Bau, kita kata bau, dia kata bau. Lihat, beza, sebut dia buat, tapi sebutan tu tak lama. Ya. Jadi bila mai ni abang-abang dia tengok cara langkah masuk, dia kenal dah ni abang aku, dia kenal dah ni puan yang buat jahat kat aku dulu. Mai pula masuk cakap bahasa kampung dia, bahasa Ibrani, memang confirm abang aku, dia kata. Baik. Yang ni apa dia? Bahasa Ibrani itu ialah bahasa tempat duduk Nabi Yaqub dengan anak-anaknya, iaitu di tempat yang bernama Irbad. Dia kata itu bahasa kampung dia, kampung Irbad, iaitu di bumi Filistin. Kita kata Palestin, Arab dia kata Filistin. Dia kata maka perbelah kambing lembu unta. Mereka ni duduk di tempat kampung mereka ni, kampung apa nama Irbad ini, itu kampung tempat belah binatang ternakan lembu, kambing, unta. Dan hari ini mereka kena kelaparan. Maka sampailah mereka di sana, yang ni di Mesir. Kerana kemarau ini bukan sahaja Mesir, seluruh semua kena kemarau. Maka merantau mereka cari makan ni sampailah ke Mesir. Maka suruh Yaqub, Nabi Yaqub, bapa mereka, bapa Nabi Yusuf juga yang masih hidup pada masa itu. Maka suruh bapa mereka, Nabi Yaqub ni, kepada anak-anaknya, mari cari makanan di Mesir. Apa mereka yang suruh? Lah ni kita makanan apa pun dah tak ada, pokok tanam apa pun tak mau tumbuh. Lah ni aku dengar cerita kata di Mesir ada sumber makanan yang banyak di sana. Hampa 10 orang pergi jumpa dengan Perdana Menteri dia, minta beli makanan daripada dia. Ini perintah daripada bapa mereka, Nabi Yaqub. Kerana masyhur wazir Mesir itu baik orangnya. Maka kata Yusuf, kerana apa kamu mari negeri aku? Oh, bila abang-abang dia masuk mai semua ni, dia kenalah saja interview dulu. Jadi dia kata apa? Formality. Kita anak kita nak minta kerja, nak pergi interview. Hak interview tu pun kawan kita. Jadi kita telefon dah, abang kata ni anak dia ada salah seorang nak pergi interview ni, tolong tengok-tengok. Kita kata tolong tengok-tengok. Kalau nampak dia layak, tolong sikit. Dia pun kata tak apa. Bila main sampai bagi aja resume tu, tengok-tengok, bin Samsuri dia kata ni anak tak ni. Tapi bukan kata bila kata anak ustaz tak payah tanya, tak payah dapat dah. Tanya juga, interview jalan juga. Interview itu formality. Itu mesti kena buat. Baik, Nabi Yusuf kenal ni abang-abang dia. Masuk main dia tanya juga. Dia kata dia apa main negeri aku ni buat apa? Dia tanya. Maka kata mereka itu kerana nak beli makanan. Ya, cakap takutlah depan Perdana Menteri ni. Takutlah kan main nak beli makanan. Maka kata Yusuf, barangkali kamu penyuluh. Dia kata tak, ni hampa ni spy apa? Dia kata hampa ni spy, perisik, main nak mencari maklumat dalam negeri aku. Jangan dengar hampa ni spy. Maka kata mereka itu, tiada. Dia kata tak, takkan muka kami macam spy kot. Muka macam udang kepai ya. Bukan spy. Maka kata Yusuf, daripada mana kamu ini? Nabi Yusuf tanya, yang kau main dari mana ni dia ni? Maka kata mereka itu daripada Kanaan. Itu nama kampung kecil mereka. Irbad itu daerah besar. Kampung sebenar tu Kanaan. Dan kita agak orang dia ustaz, duduk di mana? Saya duduk kat Siglugar. Siglugar tahu mana? Matang Wangan. Matang Wangan tu hak kecil lagi, tapi abang Siglugar lah. Kalau orang Kelantan kata ni anda mana? Saya Kelantan. Kelantan tahu mana? Saya Kota Baru. Abang Kota Baru bunyi kota. Tapi betul-betul
Cabai 3 Tok Mengok. Betul-betul nama kampung betul tu Cabai 3 Tok Mengok. Oh, tapi tak abang lah Cabai 3 tu. Jadi satu kalau abang orang tak tahu. Abang Kota Baru. Jadi Kota Baru orang tahu. Sama lah mereka ni pun. Asal mana? Asal daripada Herbal. Dari kampung betul tahu mana? Kanaan lah. Kanaan ni sama taraf dengan pupuk jenerik, dengan lahap miang, dengan apa nama Kubang Meneru. Itu kampung kecil-kecil yang ada dalam daerah yang besar. Dia begitu. Baik, jadi dia kata kami betul-betul asal daripada Kanaan. Bapa kami Yaqub Nabiullah. Oh, dia kata bapa kami Yaqub, dia satu nabi. Dia Nabiullah. Dia kata, ni dua abang dekat adik dia buat. Macamlah, tapi adik ni buat macam tak tahu. Maka kata Yusuf, adakah baginya anak lain daripada kamu semua? Tanya lagi soalan ni. Dia kata hampa ni macam ni agak. Yang kata anak Nabi Yaqub ni 10 orang ni saja agak. Dia tanya. Kata mereka itu, na'am. Ya, dia kata 10. Tapi sebenarnya kami 12 beradik. Maka pergi yang kecil sekali mati di padang. Dia berbiar-biar dekat dia. Kami sebenarnya 12 beradik. Tapi ada adik seorang mati kena bahan serigala. Dia tak tahu dia kena bahan tu duduk depan dia. Tapi dia abang lagi dua. Pasal apa? Skrip tu dah hafal. Skrip tu daripada hari kejadian 40 tahun dulu. Balik abang dekat ayah dekat Nabi Yaqub pun macam tu. Sampai hari ni pun kalau siapa tanya, abang kata adik kita dah mati kena bahan serigala. Padahal itu bohong. Tapi itu skrip yang dihafal. Maka dia jawab macam tu, kami sebenarnya 12 beradik. Seorang dah mati kena bahan serigala. Dia kata. Dan ia yang ni bapa kami Yaqub ni terlebih kasih kepadanya. Dia faham betul. Yang kena hak mati kena bahan serigala ni nama dia Yusuf. Oh, hak ni pak kami cukup sayang. Dia begitu. Dan tinggal neneknya, iaitu saudara dan tinggal syakiknya, iaitu saudara seibu sebab syakik ni bahasa Arab. Maksud syakik ialah adik-beradik satu mak satu bak. Lani ada seorang lagi tinggal dengan ayah kami, iaitu syakik kami, adik kami yang seibu sebab dengan yang mati kena baham tu, dia duduk dengannya. Dia tak mai ikut kami, dia duduk dengan ayah kami Nabi Yaqub di kampung. Dia faham betul. Kami sebenarnya 12 beradik, seorang mati kena bahan serigala, seorang lagi adik duduk ada dengan ayah, dia tak main. Kami main 10 orang saja. Okay. Maka sudah terang lagi bersuluh. Konfirm Nabi Yaqub, Nabi Yusuf kata, memang abang tu. Wah ni yang buat aku dulu ni. Konfirm dia kata. Baik. Maka suruh Yusuf dengan beri tempat duduk kepada abang-abang dia dan jaga makanan mereka dengan cukup hormat. Oh, itu yang kata Nabi-Nabi ni. Apa buat kat aku macam mana pun, dan aku buat baik dengan abang. Dia terus panggil orang-orang dia. Dia kata ni 10 orang ni pergi bagi tempat duduk elok-elok dekat mereka, jaga makan minum mereka elok-elok. Orang lain mai kalau nak beli makanan, transaction masa tu selesai habis. Mai apa nak makanan, okey, hampa bawa apa, kami bawa duit, kami bawa barang nak tukar ganti dan sebagainya, siap, selesai transaction, hampa pergi. Tapi hak 10 orang ni mai nak beli makanan, tapi dia layan lain. Dia kata dekat budak-budak dia, dekat padam dia, dia ambil rumah bagi 10 orang ni duduk, bagi mereka penghormatan, bagi mereka makan dia. Nabi Yusuf sudah buat macam tu kepada abang-abang yang buat jahat ke dia ni. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ maka tak kala sudah siap ia, yang sudah siap Nabi Yusuf akan mereka itu dengan siapan untuk mereka itu berjalan balik. Yusuf ni dalam pada masa mereka diberi tempat duduk, disiapkan segala barang-barang untuk mereka bawa balik. Siap semua dengan diberi makanan tiap-tiap seorang muatan satu unta. Demikianlah lain orang pun, dan jika orang besar sekalipun, kerana bersamaan antara manusia itu dia bagi seorang main, dia bagi satu unta penuh muatan bawa balik. Jadi dia main 10 orang bawa balik 10 muatan makanan dengan 10 ekor unta. Dia pamer 10 orang dengan 10 ekor unta, bawa balik ni 20 ekor unta. Pasal apa? Ada lagi satu unta tu isi muatan makanan saja, bawa balik dia bagi macam tu.
qala u'tuni bi akhin lakum min abikum. Dia mula diman. Nabi Yusuf mula diman. Apa dia kata? Dia kata, bawa datang oleh kamu akan aku dengan saudara kamu yang sebapak dengan kamu itu, iaitu adik yang bernama Bunyamin. Pada dia Pak Abang tadi, kami 12 beradik. Seorang dah mati kena baham serigala, tinggal 11. Seorang tinggal dengan ayah kami main 10 aja. Nabi Yusuf kata apa? Hak seorang duduk tinggal dengan ayah hampa tu, tolong bawa main, aku nak tengok dia. Dia rindu ke adik tu. Pada itulah satu-satunya adik dia yang syakir, yang seibu sebapak dengan dia. Maka dia kata dekat abang-abang ni, dia kata utuni bi akhin lakum, bawa mai kepada aku saudara kamu min abikum, yang adik-beradik satu bapak dengan kamu tu. Satu bapak dengan kamu, Bunyamin, yang seibu sebapak dengan Nabi Yusuf. Bawa dia kata, aku hendak ketahui sama ada benar kamu ataupun dusta kamu pada perkataan kamu bahawa kamu itu adalah anak-anak Yakub dan tinggal setengah kamu sebagai gadaian kepada aku. Dia kata tujuan dia dua. Yang pertama apa dia? Aku nak pastikan hampa ni cerita betul. Hampa klaim kata hampa ni anak Nabi Yakub. Aku nak tahu betul ke hampa anak Nabi Yakub. Hampa kata hampa aja sebelah beradik lagi yang tinggal, seorang dah mati. Hak seorang ni hampa cukup sayang dekat dia. Dia ni adik-beradik satu bapak dengan hampa mak lain. Aku nak tengok budak ni betul ke ada ataupun hampa bohong aku, dia kata. Dan untuk memastikan hampa buat apa yang aku minta ni, hampa 10 orang tinggal seorang sebagai tebusan dekat aku, dia kata begitu. 10 orang hampa ni cabut ni, seorang kena tinggal dengan aku. Esok bawa emai Bunyamin, hak adik hampa ni bawa emai, tukar ambil hak tebusan ni bawa balik, dia kata begitu. Baik, maka tinggallah mereka itu saudara yang bernama Syam'un. Daripada 10 ni seorang tinggal. Syam'un ni hang tinggal dulu. Kami balik pergi dekat ayah, kami bawa mai adik ni esok ni, lepas tu hang boleh balik dengan kami. Syam'un ni pun tak ada masalah nak tinggal dia tu lain sana. Kalau tinggal dalam penjara dia pun tak mau, dia pun nak lari balik. Ni nak tinggal tu lain sana. Apa pergi ambil masalah dia kata sakalut. Apa bila lapang itu mai balik. Kan? Semua orang nak duduk dalam istana. Kan? Kalau dia tak buat kerja, kalau tak boleh. Kau buat elok, balik elok. Jangan rasyik. Dia kata Syam'un ni, dia ni begitu. Firman Allah, ana tarawna anni awfil kail wa ana khairul munzilin. Maka tiadakah kamu lihat aku menyempurnakan sukatan bagi kamu? Nabi Yusuf kata ni, jangan tak percaya dekat aku. Apa? Tengok apa yang aku buat dekat hamba. Yang pertama apa dia? Makanan yang hamba nak, aku bagi cukup. Aku suka makanan cukup dekat hamba. Dan aku sebaik-baik orang yang memberi tempat duduk kepada kamu. Dan hamba dilayan macam mana? Hamba mai, aku bagi rumah duduk. Ada homestay untuk hamba duduk. Ada satu homestay untuk hamba duduk. Aku bagi hamba duduk, tak ada bayar apa. Aku bagi makan minum semua itu. Baik, dia kata, dan aku telah memuliakan kamu dalam tempoh masa hampa duduk bawah jagaan aku ni. Aku bagi penghormatan kepada hampa. Maknanya aku orang baik. Hampa jangan takut. Aku janji, aku tetap tunai janji ni. Di balik, bawa mai Bunyamin, Syam'un hampa ambil balik. Saya kata, baik. Firman Allah, fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum 'indi wa la taqrabun. Maka jika kamu tiada bawa datang dengannya, yakni dengan Bunyamin yang berada dengan ayah hampa. Ingat, aku dah buat baik dengan hampa. Tapi kalau hampa nak main aku, kalau hampa nak main aku, hampa janji, lepas tu hampa tak buat. Hampa tak buat main adik hampa yang nama Bunyamin ni, yang aku nak tengok ni. Kalau hampa tak buat main adik ni, maka tiada lagi sukatan bagi kamu pada aku. Kalau hampa tak buat main, kalau hampa tak tunai janji hampa, jangan harap aku akan bagi makanan dekat hampa lepas ni. Cuk makanan ni, tak tahu kemarau ni sampai bila. Jadi ni bawa balik 10 ekor unta, muatan makanan 10 ekor unta, benda tu akan habis. Dan kita lah tuan-tuan, ada dalam bank simpanan 10,000, tapi kerja tak ada. Kerja tak ada, duit 10,000 ada. Orang duk kerja kelang, nak berhenti manajemen, kerja kelang nak berhenti, ambil VSS. Ambil VSS, kelang bagi dekat dia, kira api kira ramai dapat 100,000.
Dia pun dalam 100,000 balik pergi dengan tak ada kerja tuan-tuan. Duit 100,000 habis. Nak bayar rumah, nak bayar kereta, anak nak mengaji, hak kecil-kecil nak tuition, nak masuk universiti nak pakai duit, yuran nak kena bayar, lagi laptop nak beli, jamu bang, duit 100,000 ni. Tengok-tengok tinggal 90, tengok-tengok tinggal 75, tengok-tengok tinggal 50, kaki tu main sejuk dah. Pasal apa? Pasal duit masuk tak ada, duit keluar duduk jalan. Duit masuk tak ada, duit keluar duduk jalan. Akhirnya habis. Macam tu lah mai ambil makanan daripada Nabi Yusuf ni, bawa balik 10 ekor unta yang muatan makanan. Benda tu akan habis. Bila habis, nak mai balik, Nabi Yusuf kata, kalau hampa tak tunai janji ni, esok hampa nak mai nak beli lagi makanan, aku tak akan bagi. Dan hampa tak ada tempat lain lah, melainkan ini saya tempat untuk hampa ambil makanan. Maka Nabi Yusuf kata macam tu. Dia kata, aku dah bagi dekat hampa semua ni, ada elok penghormatan dan sebagainya, semua aku bagi. Maka jika kamu tiada bawa datang dengan dia, yang dengan Bunyamin, maka tiada lagi sukatan bagi kamu pada aku. Dan jangan kamu hampir negeri aku. Bahkan dia kata, bukan setakat aku tak bagi dah makanan, sempadan negeri aku jangan masuk. Apa masuk, apa pijak tanah, apa pijak aku cangkui kau. Dia kata dia kata orang kampung kalau beli dia main ayat tu, aku dah tak suka sekarang. Kalau aku tak suka sekarang, anak cucu hang keturunan aku tak suka. Dia kata, kalau orang pijak tanah aku, tapak kaki hang tu aku cangkui tak buang. Itu marah. Jangan. Aku cerita dia hari tu tak ada sembang. Hari lain dia sembang pula. Hari tu tak ada sembang dah. Itu marah tahap maksimum. Nabi Yusuf alaihi salam kata kat abang-abang ni, dia gempak depan ni cukup-cukup. Dia kata, kalau hampa tak boleh adik hampa yang kata Bunyamin ni dekat aku, makanan aku tak bagi dah, bahkan negeri aku jangan hampir. Macam tu. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Maka kata mereka itu, abang-abang dia ni, lagi kami tentu akan pujuk sungguh-sungguh daripadanya akan bapaknya. Mereka kata, okay, don't worry, kami akan pastikan adik kami ni boleh main sini, kami akan pujuk ayah ini. Dia kata, kerana ia yang ni bapa kami ni kasih sangat dekat adik yang bernama Bunyamin ni, dan bahawa kami garanti akan perbuat yang demikian itu. Kami tahu ayah kami cukup sayang dengan adik ni, tapi kami tentu punya akan pujuk ayah kami untuk bagi adik baik sana. Dia kata begitu. Firman Allah, waqala li fityani ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Dan kata Yusuf kepada budak-budaknya, yakni kepada khadam dia, kepada orang kerja istana dia yang duk kerja sukat makanan ni, jadikan barang-barang perniagaan mereka itu yang berbuat banyak harga makanan yang dibeli itu pada dalam tempat simpanan makanan mereka itu. Mudah-mudahan mereka itu kenal akan dia apabila sampai kepada ahli mereka itu. Mudah-mudahan mereka itu balik kembali ke Mesir kita pula untuk menunaikan permintaan kita. Dia pun kata dekat khadam dia. Dia kata apa? Transaction ambil makanan, harga beli makanan tu ialah barang dagangan dia. Nabi Yusuf kata dekat khadam dia, okey, makanan yang mereka nak beli bagi, barang dagangan yang mereka nak bagi kat kita sebagai bayaran duit makanan tu, barang tu pun bagi balik kat mereka. Maksudnya apa? FOC. Aku bagi makanan ni FOC, free of charge. Aku tak charge duit kat mereka. Pasal apa? Abang aku. Pasal apa? Makanan ni ayah aku nak makan. Tapi dia kata barang mereka yang mereka bagi sebagai tukaran makanan tu, tanam dalam gandum yang mereka ambil itu. Jangan apa kat mereka. Tanam barang tu dalam gandum tu. Mereka bawa balik, mereka sangka gandum. Nabi Yusuf kata bila mereka sampai di negeri mereka esok ni, bila mereka tuang-tuang gandum tu, tengok barang mereka tu ada dalam gandum tu. Dia kata masa tu dia perkenal aku siapa, aku orang baik. Sampai apa? Sampai bagi makanan pun tak ambil duit. Itu tujuan. Dia kata dia nak buat benda ni supaya dia paling fikir, dia kata betul, wajar Mesir ni memang orang baik. Kalau macam tu, apa yang dia nak kita kena buat. Dia nak kita bawa adik kita pergi, kita kena bawa pergi. Pasal apa? Pasal dia orang baik. Itu tujuannya. Dia kata
Baik, kemudian kata Ibnu Abbas, barang tukaran itu ialah kasut dan belulang kering. Barang yang mereka jual ni, kasut pun buat daripada kulit, dan belulang kulit, masa tu banyak kegunaan dia. Contoh kalau pergi India lah ni, kalau pergi India, di Madras ni, dia panggil Chennai, dia dah panggil Madras lah. Di Chennai ni tuan-tuan, multi-millionaire di Chennai orang Islam. Orang Islam tuan-tuan. Industri kulit, kalau di Chennai, India ni, industri kulit, industri yang berasaskan kulit, kasut ke beg ke whatever yang berasaskan kulit. Tokyo paling besar Muslim. Kedai emas di dalam Chennai, dalam Madras tu, kedai emas 3 tingkat, emas saja 3 tingkat. Tingkat bawah ni jenis gelang-gelang, tingkat satu jenis rantai-rantai, tingkat 3 tingkat, emas terus masuk berkilau kuning. Kepunyaan orang Islam. Shipping company Tokyo ni apa? Kapal, perkapalan ni Islam. Ni yang kata India ni, India ni. Itu sebab apa nama itu Abdul Kalam ni jadi apa yang USM bagi hadiah apa ni? Presiden gambar dulu. Abdul Kalam nama dia. Dia asal orang apa nama belah Tamil Nadu. Abdul Kalam Islam. Dia salah seorang daripada pakar nuklear dunia. Abdul Kalam ni, dia 2 orang ni. Dia dengan seorang ni dari Pakistan. 2 orang. Abdul Kalam ni, India ambil dia boleh jadi presiden. Pasal apa? Pasal cerdik, bijak, dia saintis, dia pakar nuklear. Tu yang rambut panjang gerumi satu macam tu. Yang tahun lepas USM panggil bagi apa ke satu apa penghormatan bagi satu dekat dia buat majlis ni, Abdul Kalam ni orang Tamil Nadu. Tuan, walaupun Islam minoriti di India, minoriti ni sebab kepada seluruh penduduk dia ni Islam minoriti, tetapi Islam yang minoriti di India ni sebahagian daripada minoriti itu millionaire di India. Dia kontrol ni benda-benda ni semua. Dan kan pergi jumpa kenal ni daripada ni semua ni, janggut ni macam mana Sudais, macam mana Syuraim, macam mana ni, macam mana imam-imam Masjidil Haram ni, orang bagus-bagus ni, janggut serampung ni, muka bersih, muka ayat-ayat. Tuan-tuan, sodok kita boleh tengok macam tumpang sodok dengan apa yang ada di sana. Ada orang Islam yang begitu sekali menguasai ekonomi di seluruh negara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni yang cerita barang kulit ni betul. Cerita barang kulit. Rupanya cerita ni sejak daripada zaman dulu lagi, zaman Nabi Yusuf, zaman Nabi Yaqub. Barang dagangan yang digunakan untuk tukar beli dengan makanan dan sebagainya ialah barang berasaskan kulit. Kata Ibnu Abbas, barang-barang itu ialah kasut dan belulang kering yang berasaskan kulit. Maka dibubuh barang-barang itu pada sekalian gundi-gundi makanan itu. Dia benam makanan itu, barang-barang ini masuk dalam gundi gandum dari ini. Jadi tak tahu kata ada barang dalam itu. Kata ulama tafsir, mufassirun, sebab yang diberi balik itu kerana difikir oleh Nabi Yusuf yang layak hendak ambil harga makanan daripada bapaknya yang sedang di dalam kesusahan, sedangkan ia sedang dalam kekayaan. Nabi Yusuf ingat, dia tak gamuk nak ambil. Tak gamuk nak ambil. Pasal apa tak gamuk nak ambil? Pasal makanan ni abang-abang akan buat balik untuk ayah dia makan. Takkan dengan mak kita, ayah kita nak ambil dia. Ni kita hari ni. Mak kita telefon, dia kata ada di mana? Kita kata ada di ofis. Ni kita nak balik, tinggal beli pulut udang bang Ustaz. Kita pun beli, nak kata beli RM5. Kita pergi bagi kat mak kita nak ambil RM5. Berapa manager ni? Kita bawa balik pulut udang dekat mak kita, dekat ayah kita bawa balik pulut udang RM5. Nak ambil duit dah RM5. Muka ni nak buat macam mana? Tak mungkin kita boleh buat benda macam tu. Tak mungkin. Apatah lagi Nabi Yusuf, tak mungkin dia akan buat macam tu dekat ayah dia yang juga seorang Nabi Yaqub. Maka dia tak ambil duit, dia suruh bagi balik barang yang digunakan untuk beli makanan ni. Dan dia kata menolong atas kembali saudara-saudaranya. Dan lagi pun dia kata bila dia buat baik macam ni, harap-harap abang-abang ni akan main balik kepada ni. Pasal apa? Pasal dia buat baik. Kerana mereka itu, yakni anbiya, para nabi itu tiada menghalal hal.
Yang kata Nabi-Nabi ni tak halal dia ambil harta benda orang dengan jalan yang tak betul. Nabi-Nabi tak akan buat kerja macam tu. Ya? Dia kata, maka maksudnya hendak beri saudaranya balik ke Mesir, maka tinggal mereka itu akan gadaian, iaitu Syam'un, adik mereka tadi, dan baliklah mereka itu ke kampung Nabi Yaqub dengan makanan yang dikirimkan itu. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail. Maka tak kala sampai abang-abang dia ni balik kepada bapa mereka, iaitu Nabi Yaqub, kata abang-abang ni, wahai bapa, lain kali ditegur daripada kami akan sukatan beli makanan di Mesir, jika kami tiada bawa Bunyamin kepadanya, iaitu kepada Aziz Mesir itu. Dia kata kata ayah, ada sikit masalah. Kami dah pergi dah ke Mesir, jumpa dah dengan Perdana Menteri dia ni. Makanan semua kita dapat, tunjuk unta 10 ekor di luar, tiap-tiap satu unta penuh dengan muatan makanan. Semua dah dapat dah ayah. Masalah satu, Perdana Menteri Mesir ni dia nak adik ni, tunjuk ke Bunyamin, ayah sayang ni, dia nak adik ni. Kalau tak bawa adik ni pergi ke dia nak tengok adik ni. Kalau tak bawa adik ni pergi ke dia, ke depan esok tak boleh minta apa dah ke dia. Dia tak akan bagi dah kita, dia tak layan dah kita. Itu saja masalah ayah. Allah macam mana ayah? Abang-abang ni, apa dekat ayah dia macam tu? Sebab kami bercakap dengan Lurah Ibrani, maka dia kata kami ni penyuluh negerinya. Kami pergi bercakap Ibrani, bukan cakap orang sana, bukan cakap orang Mesir. Maka dia tuduh kata kami ni spy. Dia kata kami ni main nak menyiasat, nak merisik dalam negeri dia. Jadi lah dia tak apa nak percaya dekat kami. Lah ni dia nak kami bukti kata kami ni betul. Dia nak adik ni bawa pergi. Dia nak tengok adik ni. Maka kami kata tiada. Dan kami kata kami bukan spy. Dan kami anak Yaqub Nabiullah. Kami semua ada 12 orang. Seorang dah mati, dan seorang lagi tinggal dengan bapa. Tetapi ia, yakni Aziz Mesir, Perdana Menteri Mesir ini tiada percaya. Maka disuruhnya dia bawa yang tinggal, iaitu adik Bunyamin ini, serta diambil balik gadaian dia, iaitu Syam'un, kami tinggal di sana. Ayah, benar masalah macam tu. Ni Syam'un kami tinggal di sana. Walaupun masa kami nak tinggal buat dia seronok, tapi dia kami tinggal di sana. Kami nak kena bawa pula Bunyamin pergi, barulah dia lepas Syam'un. Lah macam mana ayah? Bolehkah kami nak bawa Bunyamin pergi? Ni nak minta dekat ayah ni. Jika tiada beri Bunyamin pergi, maka Syam'un tidak boleh balik, dan makanan tidak akan dapat lagi selepas ni. Dia kata dekat ayah daripada Nabi Yaqub, lah ayah, kalau ayah tak setuju bagi Bunyamin pergi, ke depan tak ada dah makanan, dan Syam'un terus duduk di Mesir, tak baliklah dia ke sini. Firman Allah, fa'arsil ma'ana akhana naktar wa inna lahu lahafizun. Maka lepas olehmu serta kamu, saudara kamu Bunyamin ini, supaya kami dapat sukatan beli makanan, dan kami pasti akan memelihara akan dia. Ni abang-abang ni kata dekat Nabi Yaqub, la ayah, la macam ni lah ayah, bagilah kami bawa Bunyamin ini. Kami janji dekat ayah, kami akan jaga Bunyamin ni macam kami jaga nyawa kami. Skrip lama ulang balik. Nabi Yaqub bila dengar, dulu apa nak bawa Yusuf pergi berburu dulu pun skrip ni juga. Skrip sama juga. Kami bawa Yusuf ni, ayah kata jangan, aku tak harap hampa bolehkan nak jaga dia. Hampa baca skrip ni juga, ayah kami akan jaga Yusuf ni macam mana kami jaga nyawa kami. Hari ni hampa nak bawa pula seorang lagi ni, Bunyamin ni pula nak pergi, skrip sama juga hampa pakai. Hampa nak jaga dia macam hampa nak jaga nyawa hampa, dia kata. Maka tak kena dengar Yaqub akan sebab-sebab yang kena beri juga Bunyamin pergi itu. Tercengang ia, Nabi Yaqub tercengang daripada kasihnya dan teladan kes lama yang sudah jadi pada Yusuf anaknya dulu. Dan dia teringat, adakah aku akan kehilangan seorang lagi anak? Dia tengok 10 orang ni pun nampak nakal. Dulu hampa dah buat biadik hampa jamu dekat Seri Ganda terbit.
Makan adik hamba baju tak koyak. Ni hamba nak pergi adik seorang lagi pula. Dia jadi tak orang nak percaya dekat anak 10 orang ni. Dia duduk tengok ni macam mana. Firman Allah. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qablu. Maka kata Nabi Yaqub, tiada aku percaya kamu atasnya, yakni atas janji nak jaga Bunyamin itu. Dia straight forward. Nabi Yaqub terus kata dekat 10 orang ni, dia kata aku hampa terang aku tak percaya kat hamba. Pasal apa? Pasal hampa pernah merosakkan kepercayaan yang aku bagi dekat hamba dulu apabila hamba mau balik baju Nabi Yusuf yang berdarah. Aku tak percaya kat hamba. Melainkan seperti barang yang aku percaya atas Yusuf saudaranya yang dahulu itu. Aku takut hamba buat macam mana yang telah jadi kepada Yusuf ini. Nabi Yusuf tak percaya dekat 10 orang anak ini. Fallahu khairul hafizan wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yaqub kata, maka Allah Ta'ala jua Tuhan yang sebaik-baik yang boleh pelihara hamba. Nabi Yaqub kata, aku percaya Tuhan saja boleh jaga siapa-siapa pun. Aku tak percaya. Dan ialah jua, Tuhanlah jua yang amat terlebih kasih sayang akan mereka itu. Maka aku harap bahawasanya kurnia Allah dengan peliharaannya. Nabi Yaqub kata apa? Kalau aku bagi hamba bawa adik hamba Bunyamin pergi, aku harap Allah saja jaga dia, bukan hamba jaga dia. Ya, dia tak percaya kat anak dia 10 orang ni. Apa tu saya kata apa kat tu? Aku tak percaya kat hamba. Kalau aku bagi adik hamba pergi yang ikut hamba ke Mesir ni, kalau aku bagi pun, aku hanya percaya Allah saja. Allah jaga adik hamba, bukan hamba. Dia kata begitu. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim. Ini dia patah balik ke cerita apa? Dan tak kala buka mereka itu akan tempat barang mereka itu, maka didapati mereka itu padanya barang perniagaan yang sepatutnya menjadi bayaran harga makanan itu ada di dalam bumi itu. Barulah jumpa. Bila ambil buat turun gundi-gundi ni daripada unta ni, tuang-tuang gandum, turun gandum sekali dengan barang mereka, belulang kulit yang sepatutnya dijadikan harga bayar kepada gandum yang mereka ambil, dapat balik barang-barang. Tuang-tuang juga peluk barang tu sekali, dikembalikan kepada mereka itu. Qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilaina. Maka kata mereka itu, wahai bapa, apa lagi yang kami cari? Ini barang-barang perniagaan yang berbuat bayar harga makanan, itu pun dikembalikan balik kepada kami. Dan kami pergi kepada orang yang sebaik-baiknya. Itu dia. Dia kata, ayah tengok ayah. Ni yang kata wazir Mesir ni. Yang kata wazir Mesir ni memang orang yang cukup baik. Ayah tengok ayah. Gandum kita beli pun dapat, barang yang kita bayar sebagai harga gandum pun dia bagi balik. Ni wazir Mesir ni orang dia cukup baik, dia kata. Dia beri rumah kepada kami. Ayah, bukan cakap ni ayah. Masa kami pergi hari itu, dia bagi rumah untuk kami duduk. Dan menghormat ta'zim dia kepada kami. Bukan setakat dia bagi rumah, bagi duduk, bagi makan, bagi minum. Dia tunjuk respect dia dekat kami. Dia hormat kami. Dan tak tahulah laki-laki daripada anak kepada Nabi Yaqub pun tiada boleh berbuat hormat ta'zim seperti itu. Dia berkata, ayah kami ni anak ayah, anak Nabi. Kami pun tak boleh nak hormat orang macam mana wazir Mesir hormat kepada kami yang dulu. Dia berkata dekat ayah dia macam tu. Maka kata Nabi Yaqub, baiklah, jika kamu balik ke Mesir, sampaikan salam aku kepadanya. Lembutlah contoh ni. Lembut. Dia pun dengar. Oh, dia kata, susah aku macam ni. Baiklah, dia kata, kalau hampa nak pergi lagi ke Mesir, nak bawa adik hampa pergi dan sampaikan salam aku kepada wazir Mesir ini. Sampaikan salam aku kepadanya. Kata kepada dia, bapa kami doa bagi kamu dengan barang yang engkau hormat ta'zim kepada kami. Dia habaq dekat dia ni, kata aku, ayah hampa ni, aku doakan kebaikan untuk dia atas kebaikan yang dia buat pada hampa. Nabi Yaqub kata begitu. Kemudian kata Yaqub,
Mana Syam'un? Dia tanya balik Zuhri, mana dia? Seorang lagi ni Syam'un. Maka jawab mereka itu, dia ditahan oleh wazir Mesir itu sebagai gadaian. Dan khabar mereka itu dengan kisah, dia pun cerita balik kepada Nabi Ya'qub apa yang jadi. Wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazdadu kaila ba'irin dhalika kailun yasir. Dan dengan gandum ini kami dapat beli makanan ahli keluarga kami, dan kami pelihara saudara kami, dan kami dapat tambah sukatan makanan satu unta lagi. Bermula demikian itu, yakni sukatan itu adalah sedikit pada raja ini. Ni banyak dia bagi kat kita ni. 10 ekor unta penuh dengan muatan makanan ni. Bagi wazir Mesir ni, benda ni sikit saja bagi dia. Ini gampang, bagi dia gampang. Ini tak ada apa, dia kaya ya. Ni anak-anak ni apa? Ayah dia kaya ya. Ni kita pergi beli ni, patut sikitnya dia bagi lagi kat kita ni 10 ekor unta bawa balik makanan penuh muatan. Dia bagi banyak ni kat kita ni, bagi dia sikitnya. Tak ada apa ya, dia kaya ya. Ni dua abang dekat ayah depan. Kerana ia membeli kami lebih-lebih dengan murah hatinya. Qala lan arsilahu ma'akum hatta tu'tuni mawfiqan min Allah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum. Maka kata Ya'qub, ya tak aku lepaskan dia, yakni akan Nabi hampa Bunyamin ini bersama dengan hampa, sehinggalah kamu bawa datang akan aku perjanjian daripada Allah. Nabi aku kata lagi satu, okeylah dia kata, ayah nak minta dekat hampa satu, hampa janji, hampa sumpah dengan nama Allah, hampa akan jaga adik hampa Bunyamin. Dan kamu bersumpah sungguh kamu hendak bawa datang akan aku dengan dia, iaitu Bunyamin. Hampa janji, hampa sumpah dengan nama Allah, hampa nak bawa adik hampa pergi, dan hampa akan bawa dia balik mai kepada aku. Sumpah dengan nama Allah, dia kata. Melainkan bahawa dikalah akan kamu, melainkan kalau berlaku satu benda yang apa memang tak boleh buat apa, beyond control, jadi gempa bumi tengah jalan ke apakah, mati habis semua, itu lain cerita. Tapi kalau keadaan biasa, hampa mesti berjanji dengan aku dengan nama Allah, hampa akan bawa balik mai adik hampa kat aku. Maka mengaku mereka itu kepada yang demikian itu. Falamma atauhu mawfiqahum, maka tak kala mendatang mereka itu dengan janji mereka itu, bahawa bersumpah mereka itu dengan kata billahi rabbi Muhammad la tu'tiyannaka bih, demi Allah Tuhan Muhammad kami pasti bawa datang akan dikau dengannya. Tuan-tuan, zaman Nabi Ya'qub tahu dah kata akan ada Nabi kemudian esok ni nama Nabi Muhammad, tahu dah. Jadi sumpah ni pun sebut nama apa? Billah, dengan nama Allah Rabbi Muhammad, Tuhan Muhammad, Nabi yang akan mai akhir zaman esok ni. Nah, itu sebab kita ada cerita dalam Injil pun nama Nabi Muhammad sebut dah. Dalam Injil pun, Injil ni zaman Nabi Isa, Quran tak ada lagi, Nabi Muhammad tak ada lagi. Tapi dalam Injil sebut dah akan mai satu Nabi sebagai Nabi pengadil, Nabi penyudah esok ni, nama dia Muhammad ataupun nama dia Ahmad. Cerita kedatangan Nabi Muhammad ni sejak daripada ada manusia, sejak tu Tuhan beritahu. Makanya tu dia buat mai cerita ni, sumpah abang-abang dia ni billah Rabbi Muhammad la tu'tiyannaka bih, demi Allah Tuhan Muhammad kami pasti bawa datang akan dikau dengan dia. Kami akan bawa balik Bunyamin mai dekat ayah balik. Kami cuma nak buat tunjuk aja dekat Perdana Menteri Mesir ni. Qala Allahu ala ma taqulu wakil. Maka kata Nabi Ya'qub, Allah Ta'ala atas barang yang kamu kata itu menjadi saksi. Nabi Ya'qub kata tak apa, hampa pun dah sumpah nama Allah, Allah jadi saksi kepada sumpah hampa. Bahawa antara kami dan kamu Allah menjadi saksi. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ini strategi Nabi Ya'qub. Dan kata Nabi Ya'qub, wahai anak-anakku, jangan kamu masuk ke Mesir daripada satu pintu, dan masuklah kamu daripada pintu yang berlain-lain, supaya terpelihara kamu daripada penyakit ain. Penyakit ain ni penyakit apa? Kalau hari ni kita kata mata merah,
Mata merah ni maksudnya dengki, hasad. Mata merah ni maksud bila tengok dia jadi dengki. Tengok dia ni senang sikit dengki. Tengok dia ni pandai sikit dengki. Tengok dia ni dapat naik pangkat sikit dengki. Tengok dia ni nampak ni sikit dengki. Ini dia panggil penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang berpunca daripada mata. Mata kita tak boleh tengok orang senang. Mata kita tak boleh tengok orang kaya. Mata kita tak boleh tengok orang pandai. Mata kita tak boleh tengok orang lebih daripada kita. Kalau kita tengok, dia short mereka hati. Hati jadi dengki. Ini dia panggil penyakit ain. Penyakit ni bukan orang Melayu aja, semua bangsa ada penyakit ni. Penyakit tak boleh tengok orang lebih. Dia main hasad dengki. Hasad dengki yang tak apa, dia melarat main sekali dengan nak melingkup kawan. Jadi Nabi Yaqub alaihi salam dalam tafsir Ibnu Katsir dia cerita panjanglah benda ni. Sebab anak-anak Nabi Yaqub ni segak-segak. Nabi Yusuf paling segak. Tapi anak-anak lain pun segak-segak, ganteng-ganteng. Dan anak-anak Nabi Yaqub ni badan dia, dalam tafsir Ibnu Katsir dia cerita badan mereka ni kira badan apa nak kata, badan jenis badan orang syok tengok, badan cantik, orang paras tengok. Jadi ramailah orang yang sakit hati, orang yang dengki, orang yang duk ingat nak ke jahanam, pelingkup ni banyak. Jadi Nabi Yaqub ni sentiasa susah hati mengingatkan benda ni. Maka dia pesan dekat anak-anak dia ni, apa nak pergi esok ni, jangan pergi seluruh masuk satu pintu. Kalau orang nak buat apa-apa, kena semua sekali. Jadi dia kata pergi ikut abwabin mutafarriqah, ikut pintu yang berbeza-beza, masuk bagi lain-lain apa. Tak nampak ni apa ni, tak nampak apa ni pergi sekali. Ya. Baik, kemudian apa jadi? Anak-anak dia pun apabila dipesan oleh Nabi Yaqub supaya pergi ikut pintu yang berbeza-beza, dia pun ikut cakap dia. Firman Allah, wa ma ughni ankum min Allah min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan tiada aku mengaya daripada kamu itu, daripada Allah Ta'ala. Nabi Yaqub lapis cakap dia, walaupun aku ada strategi aku, tetapi aku tak bolehlah nak melawan takdir Allah. Itu maksudnya. Aku boleh hafal dekat hamba, jangan pergi segera, pergi bagi pecah-pecah. Kalau nak jadi apa-apa, tak kena semua sekali. Tapi kalau Allah takdir kata nak kena juga, aku tak boleh buat apa. Itu lapis, cakap lapis. Nabi-Nabi pun cakap lapis. Tentu pernah dengar hadis di dalam Sahih Muslim, cerita pasal Nabi Sulaiman alaihi salam. Tahu Nabi Sulaiman, isteri dia ada berapa ramai, anak dia ada berapa ramai. Maka menyebabkan Nabi Sulaiman ni satu hari bercakap sudah tersasar, cakap dia sudah terbabas. Nabi Sulaiman pernah kata di depan ramai orang, dia kata, aku boleh tidur dengan 100 isteri aku dalam satu malam, dan aku boleh bagi garanti 100 isteri aku yang aku tidur akan melahirkan 100 anak laki-laki yang gagah-gagah. Nabi Sulaiman itu cakap macam itu sekali. Tapi Allah bagi kat dia segala kehebatan, Allah bagi ke dia. Dia boleh kontrol habis semua. Binatang apa ni semua, jin apa semua dia boleh kontrol. Dalam Quran yang cerita pasal nak pindah istana Balqis tu, wa qala ifritun minal jin ana atika, cerita tu. Jin Ifrit kata dekat Nabi Sulaiman, hang nak aku pindahkan istana Balqis mai depan hang, aku boleh bawa mai dia. Hang duduk atas singgah sana, hang bangkit, tak ada nak duduk di sana, aku boleh bawa mai depan hang. Jin Ifrit kata dekat Nabi Sulaiman. Nampak? Nak cerita kata Nabi Sulaiman ni dia boleh kontrol habis semua makhluk ni. Tuhan bagi kat dia. Satu hari dia Nabi Sulaiman ni lepas cakap, aku boleh tidur satu malam, aku boleh tidur dengan 100 isteri, dan tiap-tiap seorang boleh lahir satu anak laki-laki yang gagah perkasa. Apa jadi dekat dia? Beranak-beranak main semua anak timun. Anak timun, tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada apa, semua anak cacat. Nabi Muhammad SAW cerita balik apa yang jadi kepada Nabi Sulaiman dan kepada sahabat-sahabat dia. Nabi Muhammad kata apa? Alangkah baiknya kalau Sulaiman pada masa itu sebut insya-Allah. Dia kata dalam Sahih Muslim ada hadis. Apa pun cakap lagi.
InsyaAllah. Kok mana pun, InsyaAllah. Kita tak tahu nak jadi macam mana guna, tak tahu. Allah saja yang tahu. Allah izin jadi benar-benar. Nabi Yaqub alaihi salam dia lagi. Dia pesan ke anak-anak dia, hampa nak pergi Mesir ni, jangan pergi satu jalan. Takut kalau orang buat apa-apa, mati semua. Pergi asing-asing jalan. Tapi kalau Tuhan nak takdir jadi apa-apa, itu aku tak boleh buat apa. Dia kata, lapik dia macam tu. Maka tiada suatu hukum itu melainkan bagi Allah semata-mata. Atasnya aku berserah, dan atasnya lah hendak berserah oleh sekalian orang yang mahu berserah. Dia kata, aku tawakal pada Allah. Apa nak jadi, itu ketentuan Allah. Walamma taqalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Dan tak kala masuk mereka itu ke Mesir, anak-anak dia masuk ke Mesir daripada pintu, iaitu tempat yang suruh akan mereka itu oleh bapa mereka Yaqub. Tiada mengaya daripada mereka itu daripada Allah Ta'ala suatu, melainkan hajat kepada kehendak Yaqub menyempurnakannya. Allah akan dia baginya. Adik apa ikut macam ayah mereka suruh, mereka masuk daripada pintu yang berbeza-beza, dan tak jadi apa-apa. Sampailah mereka di depan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa innahu ladu ilmin lima 'allamna walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan bahawasanya Yaqub itu mempunyai ilmu bagi barang yang kami ajarkan dia, dan tetapi kebanyakan manusia tak tahu tentang ilham Allah kepada segala nabi pilihannya. Walamma daqalu ala Yusuf awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Dan tak kala masuk mereka itu ke atas Nabi Yusuf, menghimpun Yusuf kepadanya akan saudaranya Bunyamin itu. Bila mereka sampai masuk aja istana Nabi Yusuf mula sekali dia tuju dekat siapa? Bunyamin. Dia nak jumpa sangat ni. Inilah satu-satunya adik dia yang satu mak satu pak dengan dia. Mereka masuk main 10 orang. Nabi Yusuf sampai fokus dekat Bunyamin. Kenapa dia pergi pegang adik dia yang Bunyamin ni? Terus dia kata apa? Dia kata, ini ana akhuka, sesungguhnya aku saudara kau. Dia tak boleh tahan. Dia pun manusia juga, tak boleh tahan. Terus dia pegang Bunyamin, hak adik ni, hak satu mak satu pak ni, hak dia sayang sangat ni, dia pergi pegang. Dia kata, ana akhuk, aku saudara kau, aku abang ni. Dia kata, fala tabta'is, maka janganlah engkau suka cita dengan barang yang ada mereka itu perbuat kepada engkau. Dia kata, ni 10 orang ni penjenayah yang dikehendaki. Antum jangan sedih dengan perangai mereka ni. Dia kata, kata mufassirun, kata ulama tafsir, tak kala masuk saudara-saudara Yusuf pada tengah kerjaannya, maka kata mereka itu, ya tuan raja, inilah saudara kami Bunyamin. Mereka pun masuk, dia kata, inilah adik Bunyamin yang tuan nak itu. Apa yang tuan suruh bawa itu? Inilah dia orangnya. Dia kata, ni Bunyamin yang tuan pun nak. Maka kata Yusuf, ahsantum wa asabtum. Ahsantum wa asabtum. Bagus sangat apa yang hampa buat, dan memang betul apa yang hampa buat ni. Bagus. Aku suruh hampa buat main dia, hampa buat main. Bagus. Dia kata. Dan apa yang hampa buat ni memang betul. Lagi kamu dapat kepujian pada aku. Aku betul-betul appreciate, sanjung apa yang hampa buat ni. Dia kata. Kemudian dia beri rumah kepada mereka itu, dan dia memelihara dan memberi jamuan kepada mereka itu. Tiap-tiap hari satu hidangan, 2 orang. Maka Bunyamin 1 orang. Dia layak daripada elok. Bagi rumah duduk, bagi makan sekalam 2 orang. Arab tuan-tuan, yang kata Arab ni, kita sekalam 4 orang. Tu pun makan bengok. 4 orang nak habis sekalam tu bengok. Arab salam tu seorang atau 2 tu bagi dia cantik lah. Seorang dia boleh habis salam tu. Maka Nabi Allah Yusuf alaihi salam dia buat dia tu, dia bagi hidangan dekat abang-abang dia bagi salam 2 orang. Bila salam 2 orang, dia pun ada 11 orang. 11
sebelah termasuk Bunyamin yang baru main ni. Dia pun ada 11 orang. Dua, ada lagi seorang. Bunyamin tak ada pasangan. Baik, apa jadi? Maka Bunyamin seorang, tidak ada pasangan, menangis ia. Serta katanya, jika saudara aku yang ni Yusuf masih hidup, dia boleh duduk dengan aku. Bila dia tak ada partner ni, dia pun jadi satu macam. Tengok semua dua orang dalam pada apa aku seorang. Kan dia kata, kalau lah Abang Usuk ada lagi, dia kata. Kalau lah Abang Usuk ke Abang Cuk dia panggil. Kalau Abang Cuk ada lagi, dia kata aku ada kawan rekan sekali. Maka kata Yusuf, dia ni seorang, maka aku duduk serta dia. Nabi Yusuf kata apa? Oleh kerana adik abang ni dia seorang, tak ada teman nak makan, aku makan dengan dia. Pada dalam menteri, makan sekali dengan dia. Ini saya cukup bagus. Maka ambil Yusuf Bunyamin makan bersama-sama satu hidangan dengan dia. Dan apabila malam, diberinya dua orang satu hamparan. Dia buat macam tu juga. Dia hampang apa contoh narita ni. Contoh perangsang. Dia hampang satu contoh tidur dua orang. Jadi bila satu contoh tidur dua orang, maka tinggal Bunyamin seorang. Sopan macam makan tadi lah. Bunyamin satu contoh dia seorang. Kalau contoh narita besar lagi, dia duduk seorang tengah tu pun tak syok. Maka dia ambil tidur bersamanya. Nabi Yusuf ni Perdana Menteri ni. Dia kata tak apa, dia panggil apa? Min apa? Min tidur dengan aku. Panggil dia duduk. Min tidur dengan bangcuk. Kalau dalam bahasa kita lah ni. Maka jadilah Yusuf itu hidup bau bapaknya daripada Bunyamin itu. Bila dia hidup sama dengan adik dia Min ni, Bunyamin ni, bau bapak dia ada ke adik dia. Sebab adik ni kesayangan bapak dia. Dia bau bapak dia ada ke adik Bunyamin ni. Maka sampai subuh tiada rena dia, tak boleh tidur dia teringat bapak dia. Nabi Yusuf ni tak boleh tidur sampai ke pagi. Sebab dia teringat kat bapak dia dekat Nabi Yaqub. Maka tak kala subuh, kata Yusuf kepada mereka, kepada abang-abang dia, aku lihat ini Bunyamin seorang, biarlah duduk dengan aku di rumah aku, dia kata. Kemudian beri rumah asing kepada mereka itu dengan cukup jamuannya. Dia kata tak macam ni lah. Dia kata oleh kerana dia ni makan pun jadi seorang, nak tidur pun jadi seorang lah, macam ni lah. Dia duduk dengan aku di istana, hampa semua duduk di rumah ni. Dia nak tarik adik ni pergi ke dia. Akan Bunyamin itu duduk dengannya. Maka tak kala bersunyi Yusuf dengan Bunyamin, kata Yusuf kepada Bunyamin, apa nama engkau? Bila dah dia bawa adik ni pergi duduk istana dengan dia, jauh dah daripada penjenayah ni, pergi duduk sana, dia sembang adik dia. Nama apa? Dia kata. Jawab dia, Bunyamin. Dia kata, nama saya Bunyamin. Maka kata dia, adakah anak engkau? Kata ia 10 orang laki-laki. Adakah saudara yang seibu sebapa dengan engkau? Kata dia, ada, tapi dia dah mati. Kata Yusuf, adakah engkau suka aku jadi ganti kepada saudara engkau? Dia tu main psikologi dengan budak kecil ni. Dia kata hang ada tak? Dia kata ada. Saya adik-beradik satu mak satu pak, ada seorang nama dia Yusuf. Dia dah mati dah. Saya seorang lah. Baik, dia kata kalau aku jadi abang hang ganti Yusuf tu hang mau tak? Dia tanya dekat Bunyamin ni. Maka kata dia, siapa dapat seumpama dia? Tak ada siapa boleh ganti tempat dia. Abang saya dulu, abang Cuk saya ni, tak ada orang boleh ganti tempat dia. Dia satu orang yang cukup bagus. Dia kata, sedangkan tuan adalah raja. Tuan ni pula raja. Tuan mana boleh jadi Yusuf? Dia kata, tak boleh. Dia kata. Tetapi tiada peranak tuan oleh Yaqub lagi pula. Dia kata, Yusuf abang saya, anak ayah saya, anak Nabi Yaqub. Tuan sampai bila pun tak boleh jadi abang saya betul, sebab bukan anak Nabi Yaqub. Dia kata dekat Nabi Yusuf macam tu. Kata dia, dan tiada rahil. Dan dia kata abang saya dia rahil, dia dah pi lah, dia tak ada lah. Kita pi mudah kan dengan orang Arab kata roh halau sufi roh, dia perkataan tu lah, rahil, dia dah pi lah. Indah rahil juga, rehlah, tentang mana perkataan rehlah ni maksudnya pergi berkelah. Rehlah juga daripada perkataan rahil.
Dia kata abang saya dia rahil, dia dah tak ada lah, dia dah pirah, dia kata tuanku tak boleh ganti tempat dia kata. Maka tak kala mendengar Yusuf perkataan itu, menangis Yusuf serta bangkit peluk dan gomol akan Bunyamin itu. Dia dengar adik dia cakap dulu, dia tak boleh, dia tak boleh tahan lah, dia lompat pergi, dia gomol adik. Maka kata Yusuf, aku saudara engkau. Maka jawab Bunyamin, aku tiada akan tinggal engkau lagi. Bila Nabi Yusuf kata ni, aku nak bakal, akulah Yusuf yang ada cerita tu, akulah Yusuf. Bunyamin bila dengar macam tu, kira apa jejak kasih. Kalau ada TV3 macam tu, kira kamera pergi televis, ambil bono, ambil boni, ambil ayam macam meleleh kok mana ni, ambil ni dia peluk macam mana, hidung merah macam mana, ambil ni fokus suara latar membunyi. So inilah detik-detik pertemuan dua insan apa di rumah itu begitu kan. Ni nak mencetuskan suasana jejak kasih tu bila di rumah macam tu. Dia kata Bunyamin ni, aku tiada akan tinggal engkau lagi. Maka kata Yusuf, engkau ketahui betapa duka cita bapa kita apabila aku tahan engkau di sini nanti. Nabi Yusuf kata dekat adik dia Bunyamin ini, dia kata kalau hang tak mau berpisah dengan aku, maknanya hang kena duduk dengan aku. Kalau hang duduk dengan aku, hang tahu macam mana duka cita ayah kita itu. Aku tak ada hari itu pun ayah macam mana dia duka cita. Aku tak tahu, tapi aku boleh rasa ayah duka cita. Nikah pula hang jadi tempat ganti sayang ayah ni. Kalau hang pula aku tahan di sini tak balik, tak tahulah ayah nak duka cita macam mana. Dia kata, maka bertambah lagi lah duka cita ayah. Dan tidak boleh tahan engkau ni, melainkan daripada tiada tinggal engkau, melainkan masyhur engkau kerja keji yang tiada baik. Dia kata, dan aku nak tahan hang tak pergi balik ni, aku nak kena buat satu trik, satu apa nak kata trik ni, nak kena buat satu helah untuk nak tahan orang tak pergi balik ni. Kalau setakat tak pergi balik dia tak boleh, nak kena ada satu cerita nak boleh kata hang tak boleh balik. Nabi Yusuf kata dekat Bunyamin macam tu. Maka kata Bunyamin, perbuatlah apa yang abang Yusuf suka. Dia kata ikut suka abang Yusuf lah, abang Yusuf nak buat lagu mana, saya ikut saja, saya tak mau pisah dengan abang lah. Dia kata, ini cerita dia. Baik, maka aku tiada tinggal engkau lagi. Dia kata, apa pun saya tak mau pisah dengan abang dah. Maka kata Yusuf, aku suruh sembunyi gantang aku ini pada kenderaan engkau, kemudian aku seru atas engkau dengan curi gantang. Ini adalah helah pada kembali engkau kepada aku. Nabi Yusuf kata, Allah macam ni, aku akan buat satu helah, satu trik ni. Gantang ada suka gandum ni, gantang raja ni bukan lagu gantang kita ni. Gantang raja ni dia ada bertatah mic apa semua lagu ni. Aku akan buh gantang ni dalam bekalan makanan yang unta hang bawa ni. Lepas tu aku akan suruh orang kaya kata ada orang curi barang di sana. Lepas tu lepas diperiksa, gantang tu ada dalam unta hang ni. Lepas tu aku akan buat satu hukuman, hang tak boleh balik, hang kena duduk dengan aku. Macam mana? Boleh tak aku buat macam tu? Nabi Yusuf tanya kepada adik dia Bunyamin. Kemudian daripada lepas engkau nanti, hampa dah bertolak balik esok, aku lagi panggil orang suruh pergi buat ramai. Biar abang kata ada barang istana hilang, hampa kena tahan. Periksa, jumpa benda ahli dekat hang, sebagai hukuman hang kena duduk dengan aku. Macam mana? Okey kan? Maka firman Allah, falamma jahadahum bijahadihim ja'ala as-siqaya fi rahli akhi. Maka tak kala sudah siap Yusuf akan mereka itu dengan siapan mereka itu, hendak balik mereka ke negeri Kanaan dengan diberi makanan seorang satu unta, maka menjadi ia akan cebok ayah raja ataupun gantang raja yang diperbuat daripada emas itu di dalam kenderaan saudaranya Bunyamin, dengan tiada ketahui saudaranya yang lain, hendak beri segera mereka itu balik ke negeri, sebab sudah hasil maksudnya berhimpun dengan saudaranya Bunyamin. Dia buat apa yang dia rancangkan tadi. Firman Allah, summa adzana muadzinun ayyatuhal 'air innakum lasariqun. Dia satu kena baca Quran ke tu, pasal dia kaya kan. Kemudian menyeru oleh yang menyeru,
wahai angkatan, ayyatuhal air, air ni kabilah menjaga ni, ayyatuhal air, wahai angkatan, bahawasanya kamu mencuri sekalian, maka diberi pergi tahan di luar kota Mesir. Lepas dah apa semua kemai-kemai barang, mereka pun jalan pergi, orang istana ligan pergi teriak daripada belakang. Itu dah, ini Quran teriak. Quran tu teriak. Itu kan dia teralip lah, dia ingat ni dia main mereka apa. Quran tu teriak ni. Apa yang berlaku tu macam ni. Rencana tu berlaku dan apa yang berlaku tu diceritakan dalam Quran macam ni. Dah kukuh dah semua, dah jalan pergi dah. Tiba-tiba lari seorang, ini semua plan yang dibuat oleh Nabi Yusuf. Lari daripada belakang ni, terus panggil ayyatuhal air innakum lasariqun. Dia kata angkatan apa? Kabilah perniagaan. Dia kata hampa ni pencuri. Dia kata begitu. Terkejut dia balik. Qalu wa aqbalu alaihim madza tufqidun. Kata mereka itu sambil beratap mereka itu, yakni saudara Yusuf atas mereka itu, yakni orang-orang yang menyeru itu, apa yang hampa hilang? Mereka bila dengar suara orang menjerit, mereka balik tanya balik, awaknya istana ada hilang apa? Qalu nafqidu suwa'al malik. Kata mereka itu, kami kehilangan gantang raja yang berbuat daripada emas bertatah dengan jauh. Dia kata gantang raja punya ada suka gandung ni, gantang tu buat daripada emas, ada bertatah permata, hilang. Dia kata tak ada orang lain melainkan apa yang curi. Apapun kami kena cek dulu. Jawab abang-abang ni. Waktu baring takfir tu, waliman ja'a bihi, bukan walamin ja'a bihi, waliman waliman tu, waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'in. Dan kata orang yang bawa datang dengannya itu hadiah makanan satu angkatan unta, dan akulah yang dhamin dengan dia. Kata ni wakil istana yang diganti ke belakang ni, dia kata waliman ja'a bihi, dia kata siapa yang boleh mengaku surrender, minta wang sebenarnya saya ambil dah, bagi balik. Kalau siapa boleh mengaku dan bagi balik himlu ba'ir, dia dapat hadiah pula lagi unta dan juga muatan satu unta makanan bagi, kalau mengaku sebelum kami pergi. Dia kata kalau tidak, dia kata wa ana bihi za'im, dia kata dan aku menjadi dhamin, aku jadi guarantor. Kata orang yang curi dan dia bagi balik barang yang dia curi, dia akan selamat, tak kena hukum, bahkan dia akan dapat hadiah pula lagi. Baiklah, ni macam mana? Siapa nak mengaku? Dibuat begitu dekat abang-abang Nabi Yusuf ni. Qalu Allah laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Kata mereka ni semua abang-abang Nabi Yusuf ni, demi Allah, sungguh kami ketahui tiada kami datang kerana berbuat fasik. Sungguh kamu ketahui tiada kami datang kerana nak buat rosak di atas bumi. Ada apa kata, hampa pun tahu kami mai bukan nak cari pasal. Kami mai elok-elok ni, apatah lagi wazir hampa hormat kami sampai macam tu, takkanlah kami nak mencuri pula lagi. Dan tiada kami daripada orang yang mencuri sekali-kali. Qalu fama jazaohu in kuntum kazibin. Kata wakil istana ni, maka apa balasan jika kamu dusta? Baik, dia kata hampa kata hampa tak curi. Baik, sekali lagi kalau kita cek semua gundi-gundi hampa ni, ada barang yang hilang. Maknanya hampa bohong. Macam mana? Apa tindakan yang kami nak ambil? Jawab depan ni, qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaoh. Maka kata mereka itu, abang-abang Nabi Yusuf ni, balasannya yakni mereka yang dapat pada kenderaannya, maka dialah balasan, tiada lain. Yakni ikut syariat Nabi Ya'qub, hukum kepada pencuri, ambil orang yang mencuri itu buat hamba.
Okey, tak apa, cek. Dalam bungkus siapa, dalam gundi siapa ada gantang tu, maka orang tu akan jadi hamba. Dia akan jadi khadam hamba. Ambil kan? Memang itu syariat yang dibawa oleh bapa kami, Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Kadzalika najzi zalimin. Maka itulah balasan bagi orang yang zalim kerana buat kerja mencuri itu. Maka dibawa balik mereka itu ke Mesir, diperiksa kenderaan masing-masing. Fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i akhi. Maka mulalah Nabi Yusuf periksa kenderaan mereka itu sekalian. Dahulu daripada kenderaan saudaranya Bunyamin. Dia picek hak abang-abang lain dulu. Bunyamin last sekali. Macam ni drama. Dia nak jadi apa tak lagi ni? Supaya tiada tahmah, sehingga dah tiada tinggal melainkan Bunyamin. Dia cek dah habis semua 10 orang, tinggal Bunyamin seorang je lagi. Maka kata Nabi Yusuf, aku tiada azan ini budak ambil akan sesuatu. Bila tinggal Bunyamin, lagu satu drama lagi dia buat lalu. Dia kata dia ni adik kecil sekali, budak lagi, takkanlah dia mencuri. Aku tak mau cek dia, pasti dia tak mencuri. Nabi Yusuf dibuat begitu. Maka kata segala saudara yang lain ni, kami tidak akan tinggal Mesir ini sehingga diperiksa semua kami. Padahal memang Faizal pun, tapi memang dia yang buah dalam bunyi tu kan. Tapi drama tu kena buat begitu supaya tak nampak kata benda tu plan. Tak nampak. Abang-abang ni pula kata, oh kami semua dah Faizal dah, dia ni Faizal juga dia pun. Lagi pula ni bukan adik yang satu mak satu pak dengan mereka. Mereka pun duduk jaki kat Kateri macam mereka jaki dekat Nabi Yusuf tu. Perangai lama tu duduk ada hari. Dia kata kami tak balik. Kalau tak periksa budak ni kami tak balik. Periksa bagi habis ribu haji, baru kami nak balik. Summa stakhrajaha min wi'a'i akhi. Kemudian bawa keluar dia daripada simpanan saudaranya. Maka tak kala dikeluar gantang itu daripada simpanan saudaranya Bunyamin itu, tunduk kepala mereka itu kerana malu. Serta kata mereka itu kepada Bunyamin, apa kerana engkau permalu kami? Mereka Allah. Mereka beralih dekat Min ni, dekat Bunyamin ni. Dia kata apa ni buat leceh kat kami? Kalau dalam bahasa Kinang yang dulu, apa nak buat leceh kat kami ni, dan telah menghitamkan muka kami. Maka kata Bunyamin, yang taruh sok gantang itu pada simpanan aku itu orang yang taruh bida'ah pada simpanan kamu dahulu itu. Dia kata aku tak tahu. Mesti orang ada bubuh apa gandum dalam bekas-bekas ni, dia yang bubuh dia. Saya pun tak ambil. Dia kata biarpun drama juga, padahal dia dah bincang dah dengan abang dah, dengan abang Cuk dah bincang dah. Tapi drama juga nak bagi nampak genuine benda tu. Ni tuan-tuan, Quran ni Quran ni apa yang berlaku ni. Baik. Kemudian dia kata maka ditahanlah Bunyamin. Maka dengan jalan itu jadi ia hamba. Jadi balik kepada janji tadi ni, siapa yang ditahan kerana mencuri, dia menjadi hamba kepada tuan punya barang yang dicuri. Maka Bunyamin kena duduk dengan Nabi Yusuf. Jadi apa yang Nabi Yusuf nak dapat. Jadi firman Allah, kadzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik. Maka seperti demikian itulah kami helah bagi Yusuf pada nak ambil saudaranya Bunyamin. Maka tiada di jalan bagi Yusuf ambil saudara, maka tiada jalan bagi Yusuf ambil saudaranya pada hukum Raja Mesir. Kerana hukum negeri, orang yang mencuri dibalun dan dibayar 2 kali ganda kepada barang yang dicuri, bukannya jadi hamba. Hak kata orang yang mencuri kena tangkap, kena jadi hamba, itu syariat Nabi Yaqub. Tapi undang-undang yang berkuat kuasa di bumi Mesir lain. Kalau orang tu ditangkap kerana mencuri, hukum dia sebab. Lepas tu nilai barang yang dia curi tu ganda, bayar balik kepada tuan punya barang. Itu hukuman yang berjalan di atas bumi Mesir. Dan tengok bahawa ni kontroversi kes satu model apa di Pahang, satu model Indonesia minum arak ditangkap, sabit kesalahan dibawa ke mahkamah syariah. Hakim mahkamah syariah tu, hakim mahkamah syariah di Kuantan ni, tuan-tuan kena hantar satu SMS ada tahu nombor dia, aku tak tahu hantar teks di ke pejabat dia, tanya dekat dia.
Dia satu-satunya hakim mahkamah syariah dalam Malaysia yang menjatuhkan hukum atas kesalahan minum arak secara terbuka ni dengan hukum sebat. Memang hukum Islam suruh sebat. Orang yang minum arak secara terbuka ni suruh hukum sebat. Satu pendapat kata 40 rotan, satu pendapat kata 80 rotan. Hukum sebat. Jadi hakim mahkamah syariah ni dia berani, dia jatuhkan hukum sebat. Dan memang ada peruntukan tu, tapi orang tak pernah guna. Tapi tidak cukup macam bilangan yang Islam dah. Tapi sekurang-kurangnya sebab dia bercirikan hukum Islam. Kontroversi. Habis semua sampai menteri, sampai apa semua pakai buat ulasan. Marah dekat hakim ni. No, dah nak jalan hukum Islam. Bukan hukum penuh pun. Marah. Tapi nak cakap dia nak jalan hukum Islam macam mana? Marah. Mereka lebih suka orang minum arak tu tak ada apa-apa tindakan daripada lebih suka macam tu. Tak ada leceh jadi macam tu. Ini yang orang Penang tu kata ni buat leceh. Kan? Jadi dia mendapat pujian daripada ramai pihak. Hakim ni, hakim mahkamah syariah ni. Atas hukuman yang dijatuhkan. Bercirikan Islam. Tak sepenuhnya Islam tapi bercirikan Islam. Hukum sebab. Baik. Jadi dia kata undang-undang yang berkuat kuasa di atas bumi Mesir pada masa itu ialah sebab kepada orang yang mencuri. Tapi Nabi Yusuf tak jalankan hukum tu. Tak jalankan hukum. Dia pakai hukum yang syariat Nabi Yaqub ya. Maka orang yang dituduh mencuri ni hanya menjadi hadat, menjadi hamba kepada orang yang barangnya dicuri. Illa an yasha Allah, melainkan bahawa kehendaki Allah Ta'ala pada ambilnya dengan hukuman bapaknya itu. Dia ikut syariat bapak dia Nabi Yaqub. Dengan diilham soal dan jawab mereka itu. Narfa'u darajatin man nasha, maka kami angkat akan pangkat darjah mereka itu yang kami kehendaki dengan jadi rasul dan berilmu seperti Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ilmu bijaksana Nabi Yusuf ini dianugerahkan Allah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dia kata dan atas tiap-tiap yang mempunyai ilmu ada lagi yang terlebih alim daripadanya, sehinggalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang paling yang maha berilmu. Nah, wallahu a'lam. Kita boleh betul. Ajar baca panjang sikit. Tapi nak habis dah, nak puasa dah. Nak sambung pula kuliah tak tahu lagi. Mungkin bulan 11, mungkin bulan lepas. Kan, jadi kalau kata ada, insya-Allah bulan 11 kita akan maklumkan. Kalau bulan 11 jadi ada kerja, tahun depan pula kita jumpa. Jadi apalah salahnya habis UPN 945. Kan? Tengok orang duduk buat muka pun ada ya buat tengok jam 3 kali dah buat ada. Ini dah baca sampai habis surah Yusuf kan? Saya pun tahu. Tapi pada apa? Satu, pada ini kuliah lain. Sampai ini cuti panjang. Yang kedua, stesen dia. Kita tak boleh terjun ke tingkap, bas tak sampai stesen kita terjun tak boleh. Dia kena pergi sampai stesen. Jadi malam ni bas stesen dia jauh sikit. Dia jauh sikit. Ni baru nak jumpa stesen dia. Ni kalau nak kira kena baca sikit lagi. Dia kena baca sikit lagi dalam 4 muka lagi ya. Baru stesen sebenar. Baru dia panggil stesen Bukit Mentajam ataupun Batu Wes. Ni stesen Tepi Keluar. Kalau kereta api daripada Bangkok Hanyai nak main Bagan, ini kira stesen Tepi Keluar. Stesen yang ekspres rakyat tak berhenti. Tapi kita berhenti. Kalau tidak dia tak banyak 4 muka lagi. Lewat-lewat pun 11.30 hari habis. Kan? Lepas tu ada orang guna sejadah lepak mereka. Saya ada dulu lewat dulu. Pakai barang kata dia buta pokok betul. Tak mau nak lebih macam tu kan. Baik. Jadi lepas ni tuan-tuan insya-Allah kalau ada kuliah bulan 11, kita insya-Allah bulan 11 kita akan baca pula cerita pasal busuk perut abang-abang dia ni dalam ayat yang akan datang. Busuk perut macam mana? Bila dah Bunyamin ni tertangkap dengan gantang yang ada dalam gundi dia, abang-abang ni dicatat. Dia berkata apa? Qalu in yasrif faqad sarafa akhun lahu min qablu. Dia bercakap. Dia berkata kalau kata dia ni mencuri, memang patut dia mencuri. Pasal apa? Pasal abang dia dulu pun mencuri juga. Nabi Yusuf. Tu menteri. Mereka punya dua hormat tu. Itulah abang.
yang mereka tuduh. Dia kata kalau dia ni mencuri memang patut. Pasal apa? Abang dia dulu pun mencuri juga. Sambung ayat tu pula, dia kata apa? Dia bukanlah macam dia ni. Nah, abang ada. Sambung ayat tu pula, dia kata dalam ayat tu, dia kata fa'asarraha Yusuf fi nafsi wa lam yubdiha lahu. Nabi Yusuf bila dengar tu siung kata. Siung tau. Ni bila 10 jahanam ni kata, dia kata kalau budak ni mencuri, memang dia patut mencuri. Pasal apa? Abang dia dulu, hak adik-beradik satu mak satu pak dengan dia dulu pun pencuri juga. Bila kata begitu dalam ayat yang berikutnya, fa'asarraha Yusuf fi nafsihi. Nabi Yusuf ni siung kata dengar, dia sembunyikan siung tu dalam diri. Allah. Siung tu, dia menyembunyikan siung tu dalam diri dia. Maksudnya dia tak tunjuk muka dia marah ke apa yang dia kata, tetapi dia cukup marah. Dia cukup marah. Pasal satu, dia kata dekat dia, depan dia, budak ni ikut orang abang dia. Abang dia dulu pun mencuri juga. Tapi Nabi Yusuf simpan benda tu fi nafsih, di dalam hati dia. Walam yubdiha, walam yubdi, dia tidak tunjuk siur dia tu kepada abang-abang dia ni. Dia tak tunjuk, dia kontrol. Kan? Padahal dia kata yang kata puak ni jahat sungguh, dia kata. Tak habis lagi nak kata kat aku. Dalam Ibnu Katsir dia ada cerita Nabi Yusuf ni bukan ada apa. Nabi Yusuf ni pada masa kecil dia, keturunan sebelah mak dia, kita sebelah bapak dia Nabi. Sebelah mak dia ni, keturunan sebelah mak dia, dia akan sembah berhala, sembah asnam. Nabi Yusuf ni masa kecil lagi, dia bakal menjadi Nabi. Allah dah jaga dia. Dia tak boleh tengok tokong ni, asnam dia tak boleh tengok. Dia pergi curi tokong kepunyaan tok nenek keturunan belah mak dia ni. Dia pergi curi tokong mah ni, dia katok bagi pecah, bagi menipu bang. Walaupun kemudiannya orang dapat tahu dia lah yang mencuri. Itulah yang disebut oleh abang-abang dia ni. Abang dia ni dulu pun pengen mencuri. Patutlah adik ni jadi pencuri. Yang tu yang dia singgung tu. Pasal apa? Pasal dia bukan curi harta benda orang. Dia curi berhala yang disembah, dan dia musnahkan berhala itu kerana dia tak mau ada keturunan dia yang menyembah berhala. Itu cerita yang akan datang dia main macam tu. Dan cerita ni akan bertambah menarik apabila apa? Apabila dia tinggal Bunyamin ni atas kesalahan dia kononnya mencuri ni, dan dia balik pergi jumpa ayah mereka. Bila jumpa Nabi Yaqub, dia bagi tahu, dia kata, ayah, kami minta maaf yang banyak, kami dah janji sumpah dengan nama Allah, kami nak jaga adik Min ni, dan kami memang jaga dia, tapi dia leceh, dia buat satu hal, dia dicuri barang kepunyaan menteri punya. Maka dia ditangkap, dan dia hari ini dah kena jadi hamba kepada raja di sana. Nabi Yaqub ni bila dengar, dia tak boleh terima bukan. Sedih dia ni sampai dalam Quran kata menjadi putih mata dia, jadi buta. Jadi buta Nabi Yaqub ni. Pasal apa? Terlampau menangis mengenangkan anak dia yang paling dia sayang. 2 orang dah pergi jadi macam ni. Seorang katanya mati, seorang lagi kononnya dituduh buat benda ni dan kena tahan dengan pemerintah Mesir. Menangis dia ni sampai Quran kata jadi putih mata dia, tak boleh melihat, jadi buta. Yang kemudiannya dia perambat dia panggil, suruh pergi jumpa balik dengan Nabi Yusuf ni, pergi sembang balik untuk nak lepas anak dia ni. Bila pergi di sana, Nabi Yusuf bagi pakaian nak dia pakai. Dia kata bawa balik yang ni, bagi dekat ayah kamu, sapukan di muka dia, buat apa yang aku suruh. Bila balik pergi sapu-sapu, dengan izin Allah dapat tengok balik mata dia. Itu dia akan main, cerita tu dia akan main panjang lagi. Kita minta doa bagi semua orang sihat, panjang umur. Kita jumpa apa cerita lanjutan kepada kisah Nabi Allah Yaqub alaihi salam dan cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana ni adalah kuliah yang terakhir sebelum Ramadan dan Aidilfitri. Jadi saya nak ambil kesempatan mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan dan perempuan semua kalau ada salah silap sepanjang kuliah kita di sini, sama ada secara sedang ataupun sebaliknya. Dan saya ucapkan selamat berpuasa, selamat beribadat di bulan puasa, dan selamat hari raya.
Saya lupa menyanyi lagu raya. Dan selamat hari raya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.